permulaan wahyu yang dimulakan dengan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah mimpi yang benar. Dia sebut dalam sini ru'yah, ru'yah. Ru'yah as-salihah. Minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Mimpi yang benar. Tulisan dia buat kecil terjemahan dia ni. Jenuh teropong kan. Dia pun tak tahu mengaji ni banyak yang muda-muda. Okey. Ru'yah salihah. Mimpi yang benar. Di dalam tidur. Di dalam tidur. Fin naumi. Fin naumi ni maksudnya di dalam tidur. Nabi mimpi itu. Maka tiadalah junjungan bermimpi satu mimpi melainkan datang mimpi itu seperti cahaya subuh. Misla falaqis subhi. Falaq ni cahaya as-subhi, cahaya subuh. Mari cerah gitu. Dalam mimpi dia. Sama cerita Imam Nawawi. Masa dia usia dalam 10 tahun, 11 tahun tu Imam Nawawi ni. Bapa dia cerita. Hebatnya. Jadi malam tu dia dalam rumah mereka kan. Dia tidur dengan ayah dia lah. Datang satu cahaya masuk dalam ruang tempat tidur dia tu. Cahaya. Malam tu masa tu Ramadan. Cerah menerangi ruang tempat tidur Imam Nawawi. Allah Ta'ala bagi kat dia kehebatan Imam Nawawi ni. Dia tulis jari dia bercahaya. Kalau dia pegang pen, dia tulis, jari dia bercahaya untuk tulis kitab. Kita tak dapat gitulah, kita kena buh lampu suluh baru boleh. Dia tak boleh. Tapi Allah Ta'ala bagi kat dia. Tapi itulah dia wafat pun usia 48 gitu lah, 50. 48 ke 50. Muda sangat. InsyaAllah. Manawi ya. Nak serta cahaya buah tu mari dalam mimpi ini. Kemudian disuka kepadanya, suka pada Nabi itu untuk berkhalwat, yakni beransing diri. Apa dia panggil dalam tu, dalam hadis ni? Yakhlu bi ghari Hira. Hubbiba ila khala. Hubbiba ni dinikan dia kepada khala untuk mengasingkan diri di Gua Hira. Lalu beribadatlah di dalamnya, di dalam Gua Hira. Ataupun orang sebut Jabal Nur. Kan? Kalau tuan-tuan pergi, dia on the way nak balik daripada Arafah, dia akan lalu sini. Kalau bas tu nak ke Arafah, dia lalu Gua Thur, tempat Nabi dengan Syekh Abu Bakar sembunyi. On the way nak balik, dia akan lalu Gua Hira ni, Jabal Nur. Tapi dia tak menjunam naik macam Gua Thur. Gua Thur tu dia naik, Gua Hira ni dia naik landai. Boleh naik. Kalau Gua Thur, kalau di lutut tak boleh. Kata dia naik. Gua Hira ni boleh naik. Ramai orang naik. Orang pergi tengok. Baik. Iaitu beribadah di dalam masa beberapa malam yang berbilang-bilangan. Sebelum kembali kepada ahlinya. Dia ulang aliklah kepada Khadijah. Dia balik rumah Khadijah. Dan berbekalan untuk yang demikian itu. Dia ambil bekalan, dia pergi. Lepas habis bekalan, dia balik. Macam itulah. Ulang alik beberapa hari. Kemudian junjungan kembali kepada Khadijah dan berbekalan sama seumpama itu jua. Hinggalah datang kepadanya kebenaran sedang baginda di dalam Gua Hira. Itu mari Jibril tu. Malaikat tu. Dia habis dia pulang jumpa Khadijah. Ambil bekalan, balik pula ibadat lagi. Balik pula. Apa ibadatnya tu tak disebut. Mungkin, tapi ada juga pandangan yang kata dia ibadat Gua Hira tu adalah berdasarkan amalan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi. Dia
itulah. Lepas tu balik, ambil bekalan, patah balik. Macam tu lah ulang-ulang. Sehinggalah datang Jibril, malaikat. Sedang baginda di dalam Gua Hira. Maka datang kepadanya malaikat. Lalu ia berkata, ia malaikat berkata, Iqra. Bacalah. Berkata junjungan, tiada aku pandai membaca. Namanya dialog dia. Dia kata, dia. Ma ana biqari'in. Qultu, aku pun berkata, ma ana biqari'in. Aku tak boleh baca. Dia tak sekolah, dia tak ni. Tak baca. Baik. Bercerita junjungan lagi. Kemudian ia mengambil akan daku, maka dipeluk kuat-kuat. Hingga terasa kepada aku kesungguhannya. Kemudian dilepaskan aku. Dia peluk malaikat. Peluk Nabi. Tak sungguh. Terasa dia punya tu dia. Lepas tu dia lepas. Lalu dia berkata, Iqra. Bacalah. Maka berkata aku, kata Nabi, tiada aku pandai membaca. Ma ana biqari'in, aku tak erti. Kemudian dia ambilnya aku. Dia ambil, dipeluk lah. Lalu dipeluknya. Ketat-ketat. Kali yang kedua hingga terasa kepada aku kepayahannya. Sampai nak bernafas tak boleh. Tak sungguh dia peluk. Kemudian itu dilepaskan aku. Dan ia berkata, Iqra. Bacalah. Maka berkata aku, ma anda biqari'in, aku tidak pandai membaca. Setelah itu mengambil dia. Akan daku buat kali yang ketiganya. Lalu dipeluknya sungguh-sungguh. Hingga terasa aku eratnya. Kemudian dilepasnya aku. Maka ia berkata, bacalah dengan nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah ayat yang dalam juzuk yang ke-30 tu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq tu. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah dengan nama Tuhan engkau yang menjadikan manusia daripada darah. Bacalah demi Tuhan engkau yang mulia. Sampai tahap tu. Sampai dia baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Habis. Dekat tu dia lepas Nabi, dia pun malaikat pun habis. Nabi pun balik. Faraja'a biha Rasul. Pulanglah baginda dengan ayat-ayat itu dan hatinya gemetar, balik demam dalam keadaan seram sejuk. Tak pernah tengok makhluk hebat. Kan? Dengan sayap-sayap dia. Oi, macam mana dah. Lalu masuklah ia kepada Khadijah. Dia pun jumpa Khadijah binti Khuwailid. Seraya berkata, Zammilumi. Selimutkanlah aku. Maka diselimutkan mereka akan dia. Maka Khadijah pun selimutlah Nabi. Hingga hilang daripadanya rasa ketakutan. Dia tak pernah jumpa makhluk macam tu. Jadi, selimut. Sejuk. Selimut. Khadijah pun selimut. Dia pun tak cakap apa lagi. Sehat dulu. Kalau kita kalut lah tengok begitu kan. Apa macam ni, duduk elok-elok di sini nak pergi ke gua pula. Inilah pasalnya. Kena sampuk ke apa, kena apa ke. Gitu. Dia tak. Duduk. Selimut lah. Bagi dia relax. Tenang. Kemudian berkata ia kepada Khadijah. Berkata ia Nabi kepada Khadijah binti Khuwailid. Setelah menceritakan khabar itu. Khadijah Khuwailid ni ahli kufrat. Seorang ahli perniagaannya hebat. Yang Nabi bawa barang dagang dia masa Nabi lebih kurang dalam 20-an gitulah. Setelah dia bagi pemuda-pemuda Arab bawa barang dia. Barang habis. Tapi untung tak ada. Jadi dia tak saya. Lepas tu dia tanya Maisarah ni PA dia. Orang lelaki. Apa cuma cari siapa-siapa yang boleh bawa barang. Dia kata, aku dengar ada seorang pemuda. Ini memang boleh dipercaya. Memang hebat. Bawa mari pemuda tu kat aku. Bawa Khadijah. Bawa jumpa Khadijah. Boleh meniaga ni? Boleh. Kata Rasulullah. Lepas tu cak ini Nabi. Bawa dagang.
Jadi ramai pedagang-pedagang yang ikut Nabi. Antaranya termasuk Sayyidina Abu Bakar, Uthman bin Affan ikut. Tapi masa tu kalau Islam baru umur 20-an. Abu Bakar pun baru umur. Jadi dalam perjalanan daripada Mekah ke Syam tu berlaku beberapa peristiwa hebat. Nabi berjalannya awan Indo dia. Dia berjalannya awan Indo. Itu panggil Irhas. Irhas ni satu peristiwa yang bukan ajaib lah, maksudnya peristiwa luar biasa sebelum jadi Nabi. Itu panggil Irhas. Jadi Nabi berjalannya awan berjalan. Masa dia umur 5 tahun macam tu pun sama. Tak 5 tahun lah, 2-3 tahun masa duduk dengan Halimah As-Sa'diyah pun macam tu juga. Budak-budak ni main semua panas, tapi dia ada awan duduk lindung dia. Budak-budak tengok. Anda macam tu. Masyarah ni kata hebat Muhammad. Itu dia pergi niaga kan. Pergi jual. Dia jual berniaga sambil bersedekah. Konsep Nabi. Berniaga sambil bersedekah. Kalau dia ambil barang ni satu, katalah dia ambil modal tangkupang lah. Secara banyak. Dia jual, untung macam tu dia. Tengah dia ambil tangkupang, jual sampai RM1 lebih. Dekat RM1.50. Lipat ganda untung, dia dah. Ambil tangkupang, contohnya. Dia untung. Mana ada orang berniaga tak untung. Tapi untung lebih kurang lah. Dah. Kadang-kadang potong lagi. Contoh. Orang kita pun ada yang berniaga macam tu. Ada kira-kira RM1.20. Ada apa lah pakcik? RM1 sudah lah. Ada orang kita berniaga tu. Yang hebat lagi tak apa lah pakcik. 2 kupang sudah. Tak RM1. 3 hari tutup kedai. Ada dia bila kita makan kedai kan. Kira-kira. RM1 2 kupang. RM1 sudah pakcik. Jadilah dia potong 2 kupang. Ini RM2.5 sen. 5 sen pun ambil kira. Tapi kedai mamak. Kedai mamak 5 sen pun dia kira. Sikit peratus. Apa? 5 sen. Sikit sangat kedai. Yang lain RM4.25. Kita bagi RM4 5 kupang. Dia bagi balik 25 sen. Tidak, RM4 sudah dah Haji. Ada. Tapi Nabi berniaga itu habis. Balik mai Khadijah kata hebat. Dia buat sistem mudharabah. Mudharabah ni untung kongsi sama banyak. Kalau untung 2,000, 1,000 sekarang. Yang kita ada hari ni mudah rebah. Dia untung, kita rebah. Gitu. Itu dia punya hebat dia. Itu yang Nabi yang kata hebat. Dia Khadijah binti Khuwailid. Dan Mi'raj. Baik. Lepas dia dah okey, dia pun kata kat Khadijah, setelah menceritakan khabar itu, sesungguhnya aku takut ke atas diriku. Aku takut ni. Lalu berkata kepadanya Khadijah pun jawab balik. Khadijah kata, tidak sekali. Demi Allah, tiada dihinakan engkau selama-lamanya. Kerana engkau sebenarnya menghubungi rahim. Maksudnya menghubungi silaturahmi. Maksudnya engkau orang yang suka berkasih sayang. Takkan Tuhan nak hina engkau. Dia kata, aku rasa macam tahu diri aku ni. Khadijah kata, tak. Kamu seorang manusia yang suka menghubungkan silaturahmi. Suka berkasih sayang. Menghubungkan baik. Dan engkau berusaha tak ada orang yang tiada. Orang susah, hampir tolong. Lepas tu orang bergaduh, hampir buat baik. Menghubungkan silaturahmi dengan orang yang berperang, orang yang bergaduh. Kamu sendiri pun macam tu. Khadijah beritahu kat Nabi. Dan engkau menjamu tetamu, bagi makan orang.
dan engkau menolong atas menolak bala, dan engkau tolong orang susah. Orang ni pun kau belanja makan, orang ni kau bagi. Takkan satu benda yang hina macam tu. Kemudian pergilah Khadijah bersama dengan dia hinggalah datang menemui Waraqah bin Naufal. Sehinggalah mereka pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni adalah Waraqah bin Naufal ibnu Asad bin Abdul Uzzah, iaitu anak bapa saudara Khadijah. Anak bapa saudara ni pupu lah. Pupu Khadijah. Waraqah bin Naufal. Ini ahli kitab. Waraqah ini adalah seorang yang beragama Nasrani di zaman jahiliah dan pandai menulis kitab Ibrani. Ini ahli kitab. Ahli kitab ni orang dia ada dua, sama ada Yahudi atau Nasrani. Tapi dia ni Nasrani, ahli kitab. Dia buta, dia tak nampak. So, dia pergi ni pun dah berumur dah 60 lebih dekat 80 dah. Dalam satu riwayat tu lah. Pergi jumpa dia ni lah. Nak tanya apa sebenarnya yang berlaku dalam gua ni, apa sebenarnya. Dia nak tahu lah. Tapi macam saya cerita dulu, tuan-tuan. Waktu Nabi umur 12 tahun, 11 tahun, 12 tahun, waktu Abu Talib bawa Nabi nak bawa pergi Syam, kan dia berhenti dekat Basrah, jumpa dengan Wahai bagi tahu dekat Abu Talib, ni budak ni nak bawa ke mana? Dia bawa ke Syam. Dia bimbang dengan Islam Yahudi nak pembunuh dia. Budak ni satu hari nanti akan pegang satu tugas tanggungjawab. Dia tahu amat ni jadi nabi. Jadi bila dia dapat wahyu, jumpa Waraqah bin Naufal, tahulah sama jawapan dia dengan Wahai dulu. Dia ahli kitab. Apa ni memang hadam tentang kehidupan Nabi. Dalam kitab Taurat Injil disebut dah tentang kelahiran Nabi. Memang dia hadam tu. Sebab tu bila Nabi ceritanya, dia tahu. Dia jadi Nabi. Handai apa ni tuan? Dululah. Dah ni tak ada ahli kitab. Dah ni semua merapu ya. Ahli kitab tu lah tu. Baik. Jadi jumpa Waraqah bin Naufal ni. Dia buta. Suatu Yahudi ni dia Hebrew. Hebrew ni nak kata macam tulisan Arab dah juga. Dia Ibrani. Dia bahasa Ibrani. Dia ni bukan Arab, Ibrani. Yahudi yang ada hari ni ya. Itu panjang cerita dia lepas ni. Maka disalinnya daripada kitab Injil itu dengan bahawa Ibrani apa yang dikehendaki Allah, bahawa ia menulis dan adalah ia seorang yang telah berusia tua. Ini Waraqah ni. Maka berkata kepadanya Khadijah, ya anak bapa saudara. Dia kata wahai paman lah. Dia kata wahai ibnu akhi gitu aja. Ya ibnu ammi. Kan? Ya ibnu ammi. Anak pakcik. Wahai anak pakcik. Dia kata, cuba dengar daripada anak saudara engkau ni. Kemudian bertanya kepadanya Waraqah. Waraqah tanya kat Nabi. Wahai anak saudaraku, apakah dia yang engkau lihat itu? Lalu dikhabarkan kepadanya oleh Rasul SAW akan perkhabaran yang dilihatnya. Nabi pun ceritalah satu perkara yang berlaku dalam gua tu. Setelah itu berkata kepadanya Waraqah. Waraqah pun kata kat Nabi, inilah Jibril yang pernah diturunkan Allah ke atas Nabi Musa dulu. Maksudnya tugas Jibril ni adalah ditugaskan kepada Nabi-Nabi. Yang dahulu pun dia, yang Nabi akhir pun sama juga. Itu tugas dia. Waraqah kata, itulah Jibril tu. Yang pernah turun kepada Nabi Musa. Padahal dia bukan tengok.
Dia bukan nampak. Tapi Rasulullah cerita tu benda ada dalam kitab. Dia tahu, itulah Jibril. Itulah Jibril. Yang pernah mari dekat Nabi Musa dulu. Pasal Nabi Musa terima kitab Taurat. Nabi Isa terima kitab Injil. Jadi, tak ada apa. Betul ya tu. Dia, sebab tu ahli kitab ni dulu boleh makan sembelihan dia. Dulu. Walaupun dia Yahudi, dia Nasrani, tapi boleh makan sembelihan dia. Dululah. Sekarang ni tak boleh piah. Ni merapu banyak. Dia banyak skandal pun. Dulu memang boleh. Tak ada masalah. Bawa pergi ayam ke dia sembelih boleh makan. Lepas ni tak boleh. Bawa pergi ke gereja. Brother. Father. Tolong sembelih ayam. Hitam dia. Apa ini Melayu suruh saya sembelih ayam. Tak boleh. Dah ni tak boleh buat. Dah banyak. Pasal dia hancurkan, dia ubah suai tu. Dia manipulate, ubah, hancur habis. Kitab Injil tu dia ubah. Kitab Barakah Taurat tu dia ubah. Dia ubah suai. Oleh pendeta-pendeta ni yang kemudian, generasi kemudian. Dia tengok rupa Rasulullah macam ni, dia ubah. Macam ni, dia ubah. Jadi, tu yang keluar Old Testament, New Testament, Barnabas, macam-macam pecahan. Kalau tidak, tak ada masalah. Tapi Sayyidina Umar pun tak minat. Walaupun boleh kahwin dengan lelaki, boleh kahwin dengan ahli kitab. Perempuan ahli kitab. Tapi dia kata payah. Susah. Dia hari Ahad pergi gereja. Kita hari Jumaat pergi masjid. Dia pakai skirt. Dia ahli kitab. Yahudi. Dia pakai skirt. Kau pergi jumpa mak mentua. Pening mak mentua. Allah, menantu aku pakai skirt. Pakai lutut ni. Susah nak tarbiyah dia. Dia minum arak. Contohlah. Macam biasa. Jadi kita nak kena tarbiyah dia. Untuk arak. Untuk apa. Itu dia endor macam tu. Dia pecah macam tu. Tapi endor ni merapu ya. Suami dia Islam. Isterinya Kristen. Anaknya Hindu. Pecah macam-macam. Hari Jumaat, suami dia pergi semayang. Masjid. Hari Ahad, isteri dia pergi gereja. Waktu time puasa, anak perempuan banyak pula. Terlaru di Indonesia ni. Pening. Kita pun Alhamdulillah setakat ni okey. Tak ada lah berlaku macam tu. Tapi pegang anjing, pegang apa itu pun duk melanda kita lah ni. Orang kita banyak bela anjing kan. Ini pun pening juga. Satu hal juga. Dia mari mana ajaran kata boleh bela anjing ni. Dia bela anjing ni dia boleh. Kecuali nak jaga kebun. Ataupun guna anjing untuk perburuan. Kita berburu pakai anjing. Boleh. Ataupun kita nak jaga rumah kita kerana tempat tu tempat tak selamat. Boleh kita bela anjing. Tapi kita kena jaga dia punya tu dia. Gitu. Tak ada masalah. Boleh. Tapi anjing ada kegunaan. Kita jaga kebun kan. Kebun kita banyak durian. Hebat-hebatnya. Kita ambil 4 ekor, lepas. Boleh. Pasal nak jaga kebun tu. Tapi nak buat hiasan, peluk-peluk, mandi dengan dia, baik jadi anjing ni lah senang. Kan? Gitu. Dua ada ajaran anti hadis. Rumah dia pun banyak. Ada anjing. Sahabat orang beriman. Udahlah. Mampuih macam tu. Daripada duk bela anjing, pergi bela mak kita. Pergi bela ayah kita. Kalau ayah kita ada lagi. Mak ayah hantar rumah tu dia bela anjing. Tak bengong kan macam tu. Bodoh sangatlah. Daripada dia duk pegang anjing, pergi dia pegang tangan mak dia. Pergi dia cium tangan mak dia. Tentu dapat pahala. Kan? Pergi duk pegang anjing. Tu, bila isu tu berlaku, almarhum Tok Guru ni Abdul Aziz Nikmat, dia kata macam tu. Dia apa jadi bodoh sampai tahap tu. Daripada pegang anjing, pegang tangan mak kita, tok kita kalau ada. Dah tentu dapat pahala. Ini binatang. Polis tak apalah dia guna untuk bomba. Memang ada keperluan.
Memang dia pakai. Lepas tu dia pun, kebanyakan yang hak bagi tu yang tak Islam. Tapi ada juga orang Islam pegang, tak apalah. Dia ada cara dia buat. Dia ada kegunaan dia. Dia bukan belah suka-suka. Kita belah suka-suka yang anjing jenis bulu-bulu muka kecil. Lepas tu dia katik lah anjing tu. Besar-besar ni lah. Itu kalau sepak tu naik sampai langit tu. Okay. Orang kita ada. Kita ada macam tu. Di Penang tu ada satu budak Melayu. Dia duduk anjing. Penat dia. Allah Rabbi. Tak boleh dah mama kita. Dah hari ni perubahan banyak besar berlaku. Di kitab Injil, Taurat. Dah diubah supaya tak dipakai lah. Kalau ada yang ori lagi boleh. Quran ni ada pun tak boleh ubah supaya. Kerana kekuatan, kehebatan yang ada pada Quran. Tak boleh. Baik. Jadi bila cerita kat Waraqah bin Nawfal, Waraqah bin Nawfal kata, hatulah Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Kiranya kalau aku masih muda remaja, kata dia. Dan aku masih pula hidup ketika dikeluarkan engkau oleh kaum engkau. Segera bertanya. Dia kata, kalaulah aku remaja lagi. Dia punya nak tolong Nabi tu. Kalau aku remaja lagi. Dan aku hiduplah. Waktu engkau dihalau oleh kaum engkau. Dia kata kat Nabi, stop. Nabi apa? Nabi cross. Segera bertanya kepada Rasulullah SAW. Apakah mereka mengeluarkan di aku? Bila Waraqah kata, aku kalau remaja lagi, muda lagi, dan aku masih hidup, aku akan tolong engkau. Ketika engkau dihalau keluar oleh kaum engkau. Nabi tanya, dia pernah halau aku ke? Jawab dia, ya. Nabi Waraqah kata, ya. Kerana tiada pernah datang seorang lelaki dengan membawa seumpama yang engkau datangkan dengannya. Bawa kebenaran itulah. Melainkan ia akan dimusuhi. Tak ada lelaki yang bawa kebenaran yang disukai. Mereka tak suka. Engkau nak bawa kebenaran itu maksudnya. Dan mereka takkan suka engkau. Betul tak betul? Betul. Itu yang mereka tentang Nabi. Akhirnya Nabi berhijrah keluar. Dia punya bacaan dia. Hebat ni. Dan sekiranya aku dapati hari engkau itu, tentulah aku akan menolong engkau dengan pertolongan yang sungguh-sungguh. Kalau aku ada waktu itu lagi, aku akan tolong engkau. Kemudian tiada berapa lama sesudah itu, Waraqah pun meninggal dunia dan wahyu pun terhenti. Stop. Okey. Lepas turun wahyu pertama tu, stop. Ada riwayat kata stop 6 bulan. Ada riwayat kata stop setahun. Nabi pun duk tunggu, mana ni? Kan? Dia pula rindu pula, wahyu tak turun. Lepas tu, turun pula lepas pada tu. Tengok lagi. Ni, Jibril ni. Mai pula. Lari pula. Jadi Jibril jumpa Nabi dalam ori ni, rupa asalnya 2 kali, 3 kali je. Yang lain tu semua lelaki. Rupa lelaki. Rupa lelaki ataupun balik tirai dan sebagainya. Dia tak turun rupa ori dah. Turun original lari. Macam mana kita nak menghadap muka nangkil lah. Jibril pun Nabi lari. Muka nangkil ni. Tak tahu lah. Pandai-pandailah. Masing-masinglah kita mengharapkan dengan amalan yang kita ada ni. Untuk menghadap tu lah. Yang akan soal kita esok insyaAllah. Pelan-pelan lah. Jibril pun Rasulullah demam. Allah Rabbi. Tapi Tok Imam dia pesan dah kan. Wahai sekian-sekian pulan bin pulan. Bentar nanti datang kepada kamu 2 malaikat. Janganlah kamu gentar. Dan jangan kamu rasa takut. Kerana dia makhluk Allah seperti kamu juga. Dia pesannya lah. Lepas tu hang habis, hang belah aku duduk bawah yang teruk yang gitu. Itu pesanan dia. Baik. Berkata Ibnu Syihab. Dan telah dikhabarkan kepada aku oleh Abu Salamah bin Abdurrahman bahawa Jabir bin Abdullah Al-Ansari telah berkata semasa bercerita tentang terputusnya wahyu. Seterusnya junjungan bersabda di dalam percakapan itu, sedang aku masih berjalan-jalan, tiba-tiba kedengaran olehku suara pening. Ni dah habis. Dah putus. Selesai dah dia dengan Waraqah semua. Duduklah, tu yang dia kata lebih kurang berapa tahun tu.
ada kata 6 bulan, ada kata setahun. Berhenti. Lepas pada tu, Jabir bin Abdullah ni cerita pula. Nabi setakat dia, waktu dia berjalan-jalan, dia dengar suara daripada langit. Lalu aku angkatkan pandanganku. Tiba-tiba gitu. Ada juga sekoyong-koyong ni. Kalau sini dia kata sami'tu sautan minas sama'. Okey. Ana amshi sami'tu sautan minas sama'. Dia tak boleh sekoyong-koyong ni. Farafa'tu basari fa idal malakul ladhi. Aku pun dengar suara daripada langit. Aku pun tengok. Oi, ni mari dulu. Macam tu. Sekoyong-koyong. Lama tak dengar sekoyong-koyong ni. Ada lagi. Koyong-koyong. Arakian, itu bahasa sastra. Sayugya, itu kalau baca kitab Jawi lah. Sayugya sepatutnya. Itu kitab Jawi masih ada. Koyong-koyong ni tak pernah jumpa, inilah dia. Koyong-koyongnya. Kalau tuan-tuan baca Bahrul Mazi pun jarang jumpa. Bahrul Mazi tak. Walaupun Bahrul Mazi ni Syekh Marbawi duduk merebau, tapi tak pernah jumpa lah sekoyong-koyong ni. Tu je. Ada lagi sekoyong-koyong. Baik. Tiba-tiba malaikat datang kepadaku di Gua Hira itu, sedang duduk di atas kursi yang terletak di antara langit dan bumi. Maka terperanjatlah aku daripadanya. Dia terkejut tengok kan. Mai pula. Kemudian aku pun balik. Maka aku katakan, selimutlah aku. Dia kata kat Khadijah. Zammilumi sekali lagi. Zammilumi. Maka diturunkan Allah Azza wa Jal. Turunlah ayat. Wahai orang muslimun. Ya ayyuhal muzzammil. Ya ayyuhal muddassir. Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wa siyabaka fatahir wa rujsa fahjur. Turun ayat tu. Ayat 1 sampai ayat 5. Surah Muddassir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, maka berilah peringatan, dan Tuhan engkau, hendaklah engkau besarkan dia, agungkan dia. Dan pakaian engkau bersihkanlah, dan perkara-perkara yang tiada suci, tinggalkanlah. Setelah itu, maka turunlah wahyu, dan berturut-turutlah datangnya. Setelah berhenti wahyu pertama, lebih kurang 6 bulan, ada kata setahun. Lepas tu turun daripada surah Al-Muddassir ni juzuk 30. Dia Muddassir, lepas tu baru Munzammil. Kalau kita saja lah. Muddassir, dia Al-Mulk, mula-mula Al-Mulk. Lepas tu apa lagi tu? Lepas tu Muddassir, lepas tu Munzammil, lepas tu Al-Qiyamah, turun lah. Maksudnya, bukan ayat, tapi maksudnya kedudukan surah ni. Juzuk yang ke-29. Lepas tu barulah turun satu isu, turun wahyu, turun. Setelah terhenti lebih kurang 6 bulan, ada riwayat kata setahun, turun surah Al-Muddassir ni, lepas tu turun lah. Turun. Tak berhenti tu. Sampailah dia berhijrah ke Madinah, sampailah turun wahyu yang terakhir, wattaqu yawman turja'una fi Allah. Satu baginda pun wafat. Jadi selesai lah. Turunan wahyu selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah banyak menjuruskan ayat-ayat tentang kiamat, tentang akidah, pembentukan akhlak. Itu banyak dia punya ayat ya. Dia panggil ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Antara yang paling jelas, tuan-tuan puan-puan boleh tengok juzuk 30. Juzuk 30 ni boleh katakan overall surah-surah dalam tu semua surah Makkiyah dipanggil. Surah-surah yang diturunkan di Mekah. Ayat dia pendek-pendek. Nak tengok ciri dia, ayat dia pendek-pendek. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Pendek-pendek. Wadduha wal-laili idza saja. Ma waddaraka. Dia pendek-pendek. Beza lepas dia hijrah ke Madinah, turun ayat dia panjang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. 3 baris, 4 baris baru habis. Kalau baca nas semayang tu 4 kali nafas. Tengok imam lah. Imam muda mungkin senafas 2. Kalau imam dah berumur ni 4 nafas baru habis. Kalau senafas, putus nafas.
Itu surah-surah Madaniyah. Contoh surah Madaniyah ni, surah Al-Baqarah. Ataupun surah At-Talaq. Surah Talaq tu, 18 ayatnya. Tapi satu ayat tuan-tuan. Oh, cukuplah kalau baca subuh. Satu ayat untuk subuh. Subuh yang lewat je ni. Oh, tu pun rasa panjang dah agama. Nak pergi kerja pukul 7, dia tengok jam. Oh, panjang imam baca. Udahlah Tok Imam, dia kata. Teman nak pergi kerja ni. Udah gitu. Dia panjang. Tapi banyak jurus kepada hukum. Wajib semayang, puasa, zakat. Tengah ayat dia. Yang sini, yang di Mekah ni, betulkan akidah. Kalau dia suka judi, haramkan. Betul lah. Lepas tu berterusan lah. Sampailah baginda wafat. Itu wahyu pertama yang turun. Tapi orang heran pasal apa surah ni turun dulu duduk belakang sekali. Sepatutnya surah ni duduk depan. Pasal dia turun dulu. Itu panduan daripada Nabi. Nabi yang pandukan supaya meletakkan surah ni. Itu bukan sahabat suka-suka bubuh. Baik. Keterangan. Aisyah ataupun Aisyah. Mana-mana panggil pun boleh. Aisyah pun boleh. Ataupun Aisyah pun boleh. Nak buat nama kita, buat Aisyah pun boleh. Aisyah pun boleh. Tapi sekarang ni tuan-tuan, kalau kita tengok ejaan dia ada filosofi. Kan? Sekarang ni tak boleh. Tu, dia tak bagi. Maksudnya, kalau kita, sepatutnya Aisyah ni dia bukan eja A. Dia Ain. Tapi Ain, kita nak tulis Rumi, mana ada huruf Rumi Ain. Satu nak tahu huruf Rumi Ain, tu lah tu. Koma tu dia panggil filosofi kan. Filosofi. Itu panggil Aisyah. Tapi dalam pendaftaran, dia tak boleh dah buat tu. Dia tak bagi dah. Pasal apa dia tak bagi? Dia takut, saya pergi pendaftaran dulu, dia tak bagi pasal ada anak-anak kita ni yang bubuh filosofi tu, masa dia daftar SPM ke apa, dia tak bubuh tu. Bila tak bubuh, dalam kapdalan ada tu. Dia tulis dalam borang tu, dia tak bubuh cek tu. Jadi bila cek, dah jadi masalah. Sebab tu tak boleh. Jadi mau tak mau, saya daftar cucu lah. Humairah. Kan? Hawa Humairah. Dia kata, boleh tak buah Sofi? Dia kata tak boleh. Hawa Humairah ni dia kena Sofi. Dia kata tak boleh. Mau tak mau, Humairah saja. Humairah. Sepatutnya, Humairah. Humairah ni Hamim Ya Ra Alif Hamzah. Humairah. Merah. Aisyah Humairah. Dia tak boleh. Tu sampailah ni. Jadi, semua yang nama ada filosofi semua tak boleh. Mau tak mau, tak usah tulis. Tulis biasa aja. Tapi panggil. Macam tu lah. Kata saja pendaftaran aku nak daftar. Tak boleh dah. Memang tak boleh. Tak bagi dah. Macam Aisyah ni kan. Sepatutnya bukan Ain tu. Tapi sebagai nak gerti Ain tu, yang dia bubuh filosofi A tu, Aisyah. Ataupun Aisyah. Mana-mana boleh. Yang pertama tu Aisyah. Ataupun Aisyah. Ain, Ya, Shin, Ta marbutah. Aisyah. Kalau Aisyah, Ain, Alif, lepas Hamzah kecil, Shin, Ta. Aisyah. Macam tu. Cerita nama. Pasal apa? Kadang kita buat nama, tulis Rumi lain, tulis Jawi lain. Budak anak kita, tulis Merapu Jawi lah. Dia tulis Nurul. Anak-anak kita ni, dia tulis Nurul. Sepatutnya bukan Nun, Ra, Waw, Lam. Dia tak boleh tulis tu. Dia kena tulis Nur Al-Huda. Tapi kita baca Nurul Huda. Bila kita tulis Melayu, Nurul Huda. Tak boleh tulis Nur Al-Huda. Kita Melayu tulis Nurul Huda. Tapi bila eja, Nun, Waw, Ra, Alif, Lam, Ha, Dal, Ya. Ya tak ada titik. Tapi budak ni dia tulis Nun, Ra, Waw, Lam. Jadi Nurul. Betul ejaan dia.
Dia punya redah gitu. Dia kena tahu juga pasal nanti yalah jadi tulis Jawi tak betul nama. Jadi Aisyah ni nama dua. Aisyah pun nama, Aisyah pun nama dia. Mana-mana boleh panggil. Nama isteri junjungan kita Muhammad SAW. Aisyah adalah seorang yang berilmu di antara isteri-isteri junjungan. Ia cinta kepada junjungan sebagaimana junjungan pun cinta kepadanya. Yang ni isteri dia nombor 3. Lepas Khadijah wafat, setahun lepas itu, Nabi kahwin dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah ni berumur sikit dah. Dalam 65 gitulah. Tahun ke-11 kenabian. Khadijah wafat 10. Dia kahwin dengan Saudah setahun lepas tu, dia kahwin dengan Saudah binti Zam'ah. 11. Lepas tu, baru dia kahwin pula dengan Aisyah. Tahun ke-11 kenabian juga. Masa tu Aisyah 7 tahun. Baik. Tapi ada hikmah lah sebelum itu. Kenapa? Jadi bila dia kahwin dengan kanak-kanak macam tu, budak tu. Jadi dah ada hikmah dia. Dia ada main patung. Jadi macam mana nak keluarkan isu patung yang main di rumah dengan patung yang dibuat perhiasan. Lalu letak Aisyah. Jibril datang rumah, tak masuk berapa kali. Dia kata ada patung, dia tak mau. Kalau hendak, kena potong. Patung tu anggota yang kalau manusia, potong dia mati. Macam potong pokok tu. Berarti aku tak masuk, kata Jibril kat Nabi. Hati yang Nabi dah. Patung tu daripada mana? Tu lah dia. Aisyah duduk main tu. Itu keluar hukum dia gitu. Kalau baca dalam halal haram tu, macam tu. Jadi lah ni, dia keluarkan hukum. Kalau kita nak ambil patung, nak main patung, boleh. Kita beli Doraemon tu, tapi hendaklah dimainkan. Doraemon tu dimain, dipijak, cucu kita pijak, anak kita pijak, tok pun pijak juga main. Kadang cucu tak pasal ingat patung, pijak tok, patah pinggang tok. Tak apa. Tapi kalau kita beli patung, hias. Tak mau. Tak boleh. Pasal seolah-olah kita memuliakan. Tapi kalau kita beli patung tu main, beli dinosaur, kan? Kita main. Tak simpan. Esok ambil pula main. Itu tak apa. Kita tak muliakan dia. Kita hina dia. Mana hina dia? Tu kita main tu. Dia keluar daripada mana? Ambil sumber daripada Aisyah ni. Rumah Nabi ada tirai. Tirai gambar. Jibril tak masuk tak? Anda ambil. Tu yang Aisyah ubah. Tirai tu buat sarung bantai. Buat sarung bantai. Boleh ya? Kat surah hadis. Upin dan Ipin. Nak kecil-kecil dulu tak apa nak boleh main. Dah berumur ni baru nak main. Buat sarung bantai. Sarung bantai, Upin dan Ipin. Tilam. Tak apa. Tapi nak buat tirai macam kita buat di rumah kan, tutup tingkap. Tak mahu. Tirai yang tutup tingkap, tutup sliding door tu, hendaklah plain. Tak ada kosong. Mari daripada sumber Aisyah. Walaupun kita tengok dia kecil, dia budak, tapi banyak sumber hukum dari segi perhiasan rumah dan sebagainya daripada dia. Dia main patung. Budak-budak, 7 tahun. Dia main dengan kawan-kawan dia. 7-8 tahun. Okey. Itu Aisyah. Banyak. Tuan baca dalam halal haram masuk Qardawi tu, dia ada cerita. Banyak sumber-sumber keluar dari sini. Tapi musuh ni, dia nak attack Nabi ni, dia attack saja. Nabi kahwin dengan darah sunti lah, apalah, macam-macam dia attack. Tapi tak ada masalah. Dia attack macam mana pun, dia perserang pun, insyaAllah. Kita ada jawapan-jawapan yang tepat dan mantap untuk kita jawab tadi. Apa nak ambil kesalahan Nabi. Pasal apa tak tu? Dia buat peraturan undang-undang tak boleh kahwin umur berapa tahun. Pasal tu. Dan benda biasa. Ya. Baik. Ia berkahwin waktu umurnya 6 tahun dan bersatu waktu usianya 9 tahun. Waktu dia berhijrah. Dan bersama-sama hidup rukun damai
dengan junjungan selama 10 tahun. Okay. Dia tak ada anak dengan ni, tak ada anak. Dia Nabi yang ada anak ni dengan Khadijah. Itu semua anak-anak tu, Zainab, Ummi Qasum, Ruqayyah, Fatimah, itu semua anak dengan Khadijah. Kita ada seorang lagi, Ibrahim kan Muhammad lah. Yang tu ada tapi kecil meninggal. Dia semua dengan Khadijah. Dan seorang kot dengan apa lagi. Lepas tu baru dia kahwin pula dengan apa Hafsah dan banyak lagi lah. Tapi dengan Aisyah ni tak ada. Tapi banyaklah kontroversi saya cerita dulu. Aisyah ni banyak menghadapi ujian-ujian hidup dah. Sama dengan Nabi, orang tuduh dia buat jahat lah macam-macam. Okey. Itu keterangan dia. Cerita tentang kepribadian Aisyah ataupun Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita tengok dalam perkuburan Baqi' tu, dia wafat di Madinah dan dikebumikan di Baqi'. Baqi' ni belakang Masjid Nabawi. Tapi saya tak pastilah. Saya rasa ada kot. Dia punya sejarah ditulis dekat tanah perkuburan. Tapi saya tak pasti. Tapi dia tu memang kebumi di Baqi'. Ramai sahabat-sahabat, Abdurrahman Maz'un dan sahabat-sahabat yang lain banyak kebumi di Baqi'. Tanah perkuburan belakang Masjid Nabawi tu. Di Mekah, di Ma'lah hanya Aisyah seorang saja. Khadijah binti Khalid. Dia seorang. Dia wafat dan dikebumikan di Ma'lah. Ma'lah ni saya ingat lebih kurang dalam 5 km lah daripada bandar Mekah. Daripada kota Mekah tu nak pergi ke Ma'lah tu lebih kurang 5 km. Tapi orang tak pergi sangat lah. Pasal tak ada figure dia yang ramai. Macam Baqi' ni ramai. Sahabat-sahabat termasuklah Aisyah yang duduk situ. Yang di Mekah ni, Ma'lah ni Khadijah seorang je. Jadi tak menjadi tumpuan sangatlah. Tapi Baqi' tu kalau tuan-tuan ada waktu dia buka pagi macam ni, dia buka, boleh kita masuk. Tapi nak jalan sampai ke hujung tak lalu. Dia jauh, dia banyak. Kita pun tak tahu siapa dia, tapi disebut dalam riwayat tu inilah orang-orang dia yang dikebumikan di situ. Kalau kita makan pahlawan ni adalah apa? Nama dia kan? Qasim, Mat, ni semua pahlawan-pahlawan. Ada ke tidak kita pun tak tahu. Tapi ditulislah inilah dia orang-orang yang dikebumikan. Macam Arab dia tak mau. Jadi orang buat bid'ah pula nanti. Jadi dia tak tulis apa. Pandai-pandailah. Nak pergi ziarah, okey. Waktu dia buka, waktu dia tutup, tengok kod. Aku jari je lah. Tengok. Kita pun tak tahu apa rupa dia. Tak penting tiga dalam masjid tu, ni kita ziarah lah. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Ini yang panggil ziarah makam. Tapi lo ni semua kena pakai apa? Kena booking lah. Tak booking tak boleh. Tak macam dulu lah. Dulu kita jalan masuk-masuk tu keluaran, ni tak boleh. Kena booking, ada set dia. Okay, dia bagi kebenaran baru boleh masuk. Zaman Covid lah, pandemik macam ni. Zaman virus macam ni, semua booking lah. Kalut ni. Tapi tak apalah. Tak ada masalah. Boleh masuk tapi kena booking lah. Kena tukar SIM card baru lah. Ambil SIM card dia punya, masuk. Lepas tu kena masukkan tawakalna dengan itmanna apa gitulah. Di Madinah lain, di Mekah lain. Jadi hak tukar tu yang jadi payah tu. Kena setting lain apa semua pula. SIM card tu. Kita dah tahu bahasa Melayu kita. Bahasa Melayu pun bahasa Inggeris boleh lah. Kerana dua ya bahasa. Tak bahasa Arab, bahasa Inggeris. Kalau tak faham bahasa Inggeris, bahasa Arab. Kalau tak faham bahasa Arab, bahasa Inggeris. Tak faham dua-dua, empah yang set tu susah. Suruh pekerja tu tukar lah. Tukar baca sat. Suruh dia setting. Macam sini jugalah. Gitu ya. Booking semua, umrah booking, semua booking. Tapi dah boleh pergilah lah ni, alhamdulillah boleh lah. Banyaklah pergi. Lepas kerajaan buka 8 bulan baru ni, pergi. Dah benar lah. Tu tertangguh. Tarikat pun pening, orang nak pergi pun pening. Bila nak pergi. Boleh bagi pergi. Tapi banyak. Dulu 48 jam. Sekarang ni 72 jam sebelum nak pergi kena balik semua. Itu syarat dia gitulah.
Okey. Kemudian permulaan turunnya wahyu dan ertinya. InsyaAllah sambung lagi pada insyaAllah. Permulaan turunnya wahyu dan apa erti wahyu itu sendiri. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.